Halo, Assalamualaikum. Mana ada kamera depan? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Masih bersama kita dengan kita bersama hari ini di Pusat Internet Padang Serai. Okey. Pagi ini kita akan bersama-sama dengan saya nak bersama-sama dengan anda semua live dari Pusat Internet Padang Serai. Kita nak menyampaikan sedikit ilmu, sedikit pengetahuan tentang apa yang kami sediakan di Pusat Internet Padang Serai sini. Okey, sebelum tu mari kita tengok siapa ada yang boleh bersama. Kita tengok ada yang bersama live dengan saya kat hari ini pada pagi ini. Hari ini berapa hari bulan? 8 hari bulan 8. Kalau kat Shopee tu hari ini sakan. Orang kata apa? Sakan hari ini nak membeli belah. Tak kira di Shopee ke, Lazada ke, mana ke, semua nak membeli belah lah secara atas talian. Okey, kami di Pusat Internet ni nak menyediakan, nak menyampaikan tak banyak, sikit saja apa yang apa yang pihak-pihak atasan ataupun kementerian-kementerian kita nak sampaikan lah. Sebuah sedikit hari ini saya akan share bersama dengan kawan-kawan yang ada. Tapi sebelum tu kita cuba untuk kita untuk dapatkan crowd yang ramai sikit. Ni baru ada seorang, tak apa. Lagi kita tengok kawan-kawan ada lagi. Kita akan cuba bersiaran setiap minggu. Kita akan cubalah bersiaran setiap minggu bersama live di Pusat Internet ni dengan beberapa info yang akan saya sampaikan, tapi tak lama kot, mungkin dalam 15 ke 20 minit gitu. Info-info tu sikit-sikit tapi saya rasa berguna lah. Okey. Sebabnya kami di Pusat Internet ni bukan sekadar menyediakan perkhidmatan orang kata apa, surfing internet, bukan sekadar menyediakan perkhidmatan printing fotokopi dan juga melibatkan internet sahaja, tetapi kami di Pusat Internet ni juga menyediakan perkhidmatan seperti kelas-kelas ICT. Siapa yang berminat nak belajar komputer, belajar komputer daripada asas, maksudnya nak kenal apa itu mouse, nak kenal apa itu komputer, nak kenal apa itu internet dan sebagainya, kami ada menyediakan di sinilah. Okey, jadi kalau kata ada yang berminat untuk berkenalan lebih jauh dengan Pusat Internet ni, bolehlah datang ke tempat kami. Pusat Internet Padang Serai berada di Padang Serai, bersebelahan dengan Klinik Azhar tingkat atas. Okey, bersebelahan dengan Klinik Azhar tingkat atas. Okey, sebaris dengan Balai Polis. Okey, Balai Polis Padang Serai. Okey, sedikit info kepada kawan-kawan, kepada semua yang ada, sedikit info. Okey, Pusat Internet ni adalah satu inisiatif, Pusat Internet Malaysia ni satu inisiatif kerajaan di bawah Suruhanjaya Komunikasi. Nanti saya akan terang sikit je berkenaan dengan apa yang kami nak sampaikan. Alright, apa yang kami provide daripada Suruhanjaya Komunikasi ni. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu sikit saja. Okey, Pusat Internet Padang Serai ni ditubuhkan di bawah Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Okey, di Kulim. Saya ni berada di Padang Serai, Kulim. Di Kulim ni kita ada 6 pusat internet. 6 pusat internet. Antaranya Pusat Internet Padang Serai sini. Okey, Pusat Internet Padang Meha, Pusat Internet Kelang Lama, Pusat Internet Merbau Pulas, Pusat Internet Karangan, dan yang paling bongsu, taklah bongsu, nama dia Pusat Internet Gunung Bongsu. Alright, Pusat Internet Felda Gunung Bongsu yang ada di Jalan Mahang sana. Okey, Felda Gunung Bongsu sana. Alright, jadi kami di sini ni nak menyampaikan, nak menyediakan banyaklah benda-benda yang boleh dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. Okey, kami diwujudkan oleh kerajaan, tak kiralah dari dulu sampai sekarang kami di bawah kerajaan Malaysia. Okey, semua perkhidmatan servis yang disediakan, okey, apa kita bersama dengan kami di sini, perkhidmatan memang macam-macam lah kami buat. Kalau nak belajar usahawan pun semua pun boleh. Hai Izzati, baru masuk ke? Tak apa, kita tengok Sat sambil-sambil. Assistant Manager Kelang Lama. Okey, perkhidmatan kita ada, boleh tengok ada sebagai contoh. Okey, kat sini saya sediakan sedikit Pusat Internet Malaysia Padang Serai. Kini perkhidmatan yang ada dekat sini, yang ni lah,
Antaranya surfing, printing, fotokopi dan kelas-kelas ICT. Alright. Hari ni saya nak nak sampaikan sedikit maklumat pada semua, sedikit maklumat pada semua berkenaan dengan apa itu MCMC. Okey. Kami ini berada di bawah MCMC dan segi saya akan masukkan berkenaan latar belakang MCMC yang menubuhkan pusat internet. Seterusnya baru saya akan masuk sedikit. Saya nak sampaikan sedikit satu benda. Sekarang ni tengah crucial, tengah masalah paling besar sekarang ni benda ni. Jadi saya nak minta kalau ada rakan-rakan yang sedang live bersama saya sekarang ni, boleh komen. Okey. Boleh ni. Tengok. Okey. Boleh komen boleh komen sama, tanya apa-apa nak tanya. Benda crucial yang saya nak sampaikan hari ini adalah berkenaan dengan apa orang kata maklumat palsu. Maklumat palsu. Sebab apa maklumat palsu? Maklumat palsu ni kalau kita sampaikan salah, benda yang salah, dia akan jadi besar tau. Jadi saya akan cerita sikit apa itu maklumat palsu yang kita kena tahu, macam mana kita nak tahu maklumat palsu. Alright. So, sebelum tu kita perkenalan dulu apa itu MCMC. Okey, latar belakang MCMC adalah sebuah badan berkanun ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Okey, tahun 1998 MCMC ditubuhkanlah, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, yang mana MCMC ini melaksanakan dan mempromosikan matlamat dasar kebangsaan Malaysia bagi sektor komunikasi dan multimedia. Okey. Itu adalah matlamat MCMC lah, melaksanakan dan mempromosikan matlamat. Okey, MCMC juga mengawal selia. Okey, kat sini kita kena tahu tugas MCMC, dia mengawal selia dan menggalakkan pembangunan industri komunikasi. Okey, jadi untuk makluman kepada semua kawan-kawan yang ada yang bersama saya live hari ini, MCMC mengawal selia dan menggalakkan pembangunan industri komunikasi dan multimedia, yang mana dia merangkumi berbagai bidang, banyak sangat bidang, antaranya komunikasi, telekomunikasi, lagi apa, penyiaran, aktiviti atas talian. Sebagai contoh, tuan-tuan, kalau ada kawan-kawan saya yang berniaga ataupun berkomunikasi secara atas talian, semua diselia oleh MCMC ataupun Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Okey, dan juga aktiviti-aktiviti perkhidmatan pos dan pensijilan digital. Sekarang pihak MCMC tengah melaksanakan satu benda baru, iaitu ID Digital National. Identity Digital National. So, kalau kawan-kawan yang berada di persekitaran satu Malaysia lah, tak kisahlah di mana-mana saja, okey, boleh layari laman web MCMC. Okey, layari laman web MCMC untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan ID Digital National. Yang tu. Dan latar belakang MCMC juga berkuasa secara autonomi, tetapi terletak pada arahan dasar YB Menteri lah. Okey, Menteri kita sekarang ni, kalau siapa tahu boleh teka. Siapa dapat teka, jawab dekat boleh komen dekat sini. Okey. Alright. So, tadi saya ada beritahu MCMC ada buat penguatkuasaan dalam bidang macam-macam lah yang melibatkan atas talian. Okey, kita boleh tengok kat sini antara kesalahan, jenis-jenis kesalahan yang biasa orang buat. Okey, antaranya adalah hasutan, ancaman, ugutan, menghina agama, copyright. Masalah copyright ni tinggilah. Masalah copyright ni masalah yang agak besar. Okey, sebab banyak juga yang menyalahgunakan copyright. Selain daripada itu, kita ada masalah penggondaman, masalah penipuan, fraud, scam. Yang ni paling masalah. Yang fraud dan scam ni paling banyak berlaku sekarang ni, sebab bila mana teknologi makin canggih, orang pun makin macam-macam perangai. Okey, so kita kena jaga kat situ lah. Selain itu, kita ada masalah-masalah yang melibatkan fitnah, pemalsuan identiti dan sebagainya. Alright. So, antara kesalahan yang dibuat ini, okey, kita kena tahu juga siapa yang boleh kita rujuk. Sebagai contoh, pihak berkuasa yang kita boleh rujuk lah untuk
untuk kita maklumkan berkenaan dengan masalah kesalahan yang dibuat lah. Antaranya kita tengok kat sini hasutan. Kita terus rujuk pada PDRM lah, janganlah kita terus main cari MCMC. Tapi kalau ancaman ataupun ugutan, kita boleh rujuk kedua-dua pihak lah, PDRM dan juga MCMC. Okey, kat sini kita boleh tengok kesalahan ancaman, okey, perbuatan, ucapan, perkataan, penerbitan dan yang mengganggu ketenteraman atas kenyataan pihak tertentu, orang ramai atau negara, kita boleh rujuk pada kita boleh maklumkan kepada pihak berkuasa yang sesuai, iaitu PDRM dan juga MCMC. Setelah itu menghina agama, kita boleh beritahu kat Jabatan Agama dan juga MCMC. Apa saja yang melibatkan atas talian atas talian, kita boleh maklumkan kepada pihak MCMC. So kita bolehlah bagi tahu maknanya tuan-tuan dan puan ataupun kawan-kawan bolehlah kontak, sama ada tag dekat Facebook tu MCMC tu ataupun call Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia dan report berkenaan masalah yang telah berlaku ni. Alright. So kita tengok lagi masalah lain hak cipta, kita kena maklumkan kepada KPD NKK lah. Hacking memang kena telefon MCMC, maklumkan kepada MCMC ataupun PDRM. Contoh hacking paling simple. Kalau tuan-tuan ada Facebook, tiba-tiba Facebook tuan-tuan atau kawan-kawan semua tak boleh buka, dan dia di Facebook tuan-tuan tu ada naik post yang pelik-pelik. Okey, terus maklumkan kepada PDRM, pergi ke balai, report polis, dan kemudian kita terus ke pejabat MCMC untuk report berkenaan hal ni, untuk memaklumkan masalah atas talian tuan-tuan yang mana Facebook tuan-tuan semua dah kena hack. Okey, seterusnya kita tengok scam melibatkan banyak lah. Biasanya scammers ni melibatkan bisnes. Sebagai contoh, tuan-tuan beli barang, tengok-tengok ada dah transfer duit apa semua, tengok-tengok barang tak sampai dan website tu hilang. Jadi kena maklumlah pada PDRM atau KPD NKK ataupun SSM ataupun Bank Negara ataupun mana-mana saja agensi yang berkaitan. Okey, fitnah, kalau ada berlakunya fitnah di atas talian, orang fitnah tuan-tuan lah. Kata tuan-tuan mana tahu tiba terlalu cantik ke kan, tuan-tuan perempuan kan, handsome sangat kan. Fitnah kalau melibatkan hal tu makin teruk, report polis. Okey, report polis. Hal fitnah ni dia bukan berlaku kat kita orang dewasa sangat tau. Berlaku juga, tapi yang masalah paling teruk sekali berlaku pada anak-anak kita yang kat sekolah ni. Sekarang zaman teknologi, anak-anak kita pun dah ada Facebook, dah ada handphone, masing-masing dah ada smartphone. Jadi media sosial ni semua ada. Bully atas talian ni, bully cyber orang contoh dia akan melibatkan fitnah dan macam-macam. Jadi dia akan mengganggu ketenteraman ataupun mengganggu emosi anak-anak kita. Yang tu kena jaga. Kalau tuan-tuan dapat orang kata apa, dapat perasan anak-anak kita ada masalah macam tu, cepat-cepat maklum. Okey, maklum pada MCMC, maklum pada PDRM dan maklum pada pihak yang berkaitan lah. Sebagai contoh kalau kat sekolah, maklumkan pada guru. Okey, alright. Okey, selamat datang ke dunia maya. Ini saya nak maklumkan kepada tuan-tuan, kawan-kawan yang berada di bersama dengan kami di Pusat Internet Padang Serai ini. Okey, internet ialah satu dunia yang menarik dan menyeronokkan, namun ia juga mempunyai kebaikan dan keburukan yang tersendiri. Jika tidak digunakan dengan bijak, ia boleh mengundang pelbagai masalah dan bahaya. Namun dengan adanya internet, anda boleh memperluaskan pengetahuan, berkomunikasi dengan siapa sahaja dari seluruh dunia serta membuat transaksi online atas talian lah. Hanya dalam beberapa saat sahaja kita boleh buat semua itu. Okey. Tetapi tuan-tuan, di dunia maya ni kita kena ingat tau, macam-macam orang ada. Kita tak nampak depa kat mana, melainkan macam tuan-tuan ni live dengan saya, boleh nampak apa yang ada dekat sebalik sana. Tetapi kalau tak nampak, macam kita guna media sosial, Facebook, WhatsApp, Instagram dan sebagainya, macam-macam masalah akan datang, yang mana masalah tu kita kadang-kadang kita tak tahu siapa yang buat. Scammers ni bermacam-macam.
Rupa ada. Dia kadang-kadang lelaki menyamar jadi perempuan, perempuan menyamar jadi lelaki. Nasib baik dia pun tak menyamar jadi pondan. Alright, kami akan bantu anda untuk menggunakan internet dengan sebaik mungkin kat sini. Kalau nak tahu banyak, kita akan nanti saya minta tuan-tuan bersama-sama dengan saya. Okey, sekejap lagi saya akan masuk sikit. Macam mana kita nak selesaikan masalah-masalah itu. Okey, dan kita nak kesan macam mana masalah itu berlaku. Alright, kami akan bantu anda untuk menggunakan internet dengan sebaik mungkin dan dengan langkah-langkah yang boleh memperkayakan kehidupan tuan-tuan semua serta keluarga dan rakan-rakan. Okey, so tambah, kalau boleh saya minta kawan-kawan share. Tak ramai ni bawa ada. Tadi dah cecah 6 orang ni jadi 3 orang balik. Pasal apa? Tasha, ada orang komen ke? Tak ada tak naik komen kat sini langsung. Alright, tak apa, kita tengok lagi. Okey, kalau boleh siapa yang ada minta share pada grup-grup yang ada, kawan-kawan yang ada. Kita bersama-sama, kita nak menyampaikan ilmu. Tak banyak, setiap minggu, insyaAllah mulai pada minggu ni dan minggu-minggu akan datang, saya akan cuba untuk memberi sedikit info, input berkenaan dengan apa yang perlu kita tahu, apa yang kita perlu belajar. Benda ni kami akan sentiasa mengajar. Okey, macam mana kita nak kawal selia masalah-masalah yang berkaitan dengan internet ini. Okey, selain daripada itu akan ada masa saya ada buat planning juga bila-bila, tapi saya tak boleh nak keluar, tak boleh nak maklumkan bila lagi kita nak buat apa orang kata kelas-kelas ICT atas talian ni, sebab saya rasa susah lah nak ngajak kalau atas talian. Tapi kalau ada tuan-tuan yang berminat, okey, boleh share. Kalau siapa yang nak belajar ICT, nak belajar komputer secara atas talian, tak semestinya belajar Microsoft Office Word. Dengan kami ni nak belajar macam-macam. Kalau tuan-tuan berminat untuk belajar berkenaan dengan ICT, kot nak belajar buat designing, daripada guna application yang paling mudah sehingga ke application yang paling cantik, boleh. Nak belajar buat design atas talian, luar talian, jangan buat design atas kertas. Yang tu saya lemah sikit nak melukis-melukis ni. Okey, tapi tak apa, insya-Allah kalau ada siapa yang berminat, boleh mai ke pusat internet. Jadi boleh share pada kawan-kawan, bagi kita ramai sikit, kita target bagi banyak sikit. Tak apa, hari ni first time dapat 10 orang pun jadilah. Dapat 10 orang pun jadilah. Kita live lagi, kita dapat kalau dapat lebih, alhamdulillah. Okey, tapi tak apa, kita teruskan sikit lagi. Saya tak mau banyak. Internet dalam kehidupan kita, apa kita dapat dengan menggunakan internet. Okey, so dalam kehidupan kita, perkhidmatan internet ni memang penting. Sekarang. Okey, sekarang ni penggunaan internet sangat penting. Antaranya kita gunakan internet untuk menjalankan perkhidmatan elektronik. Antaranya, siapa boleh beritahu? Komen. Perkhidmatan elektronik apa yang kita boleh guna dengan internet ni? Okey, komen, try tengok. Siapa yang ada, siapa jawab? Okey. Perkhidmatan elektronik antaranya sebagai contoh perbankan elektronik ataupun shopping atas talian, membeli belah atas talian, media sosial dan sebagainya. Macam-macam kita boleh gunakan untuk perkhidmatan elektronik. Kita boleh juga guna internet ni untuk berkomunikasi, menggunakan sistem kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang bersesuaian lah. Contoh, kalau dulu zaman saya kat universiti dulu, kita guna hanya ada Yahoo Messenger. Tapi sekarang macam-macam kita boleh guna. Sebagai contoh, Facebook Live ni pun kita boleh guna untuk komunikasi. Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, lagi apa lagi, macam-macam yang ada. Aplikasi untuk komunikasi macam-macam yang ada, semua menggunakan internet. Okey, seterusnya permainan atas talian. Kita boleh guna internet untuk permainan. Kita nak main game atas talian, kita boleh guna internet. Okey, kita juga boleh mendapatkan info. Okey, info berkenaan dengan apa-apa saja menggunakan internet. Sebab teknologi di ujung jari, maklumat pun di ujung jari kita. Kita type atas keyboard, terus kita dapat apa yang kita nak. Okey, tapi ingat, okey, ilmu tanpa guru akan jadi sesat. So
kita boleh cari maklumat dalam internet, tapi jangan lupa untuk bertanyakan pada yang arif. Bertanyakan pada yang arif berkenaan apa saja. Info kita boleh dapat dengan tepat, tapi jangan sampai dapat info yang tak sahih, info yang palsu, dia akan menjadikan kabar angin. Okey, kalau mencari ilmu di dalam internet tak salah, tapi pastikan ilmu yang diperoleh itu adalah ilmu yang tak sesat. Alright. Kemudian kita ada rangkaian, kita boleh gunakan internet juga untuk mendapatkan rangkaian sosial. Rangkaian sosial ni yang penting bagi peniaga-peniaga. Nanti kita akan ada satu sesi bersama dengan saya juga ataupun dengan asisten saya Natasha. Di Pusat Internet Padang Serai ni berkenaan dengan usahawan. Jadi kalau ada usahawan, kawan-kawan saya yang berniaga, boleh sama-sama kita tengok kat sini. Adik-adik yang selalu main kat Pusat Internet kita ni boleh live bersama saya. Adik-adik ada tak kat sini? Siapa ada? Boleh komen sikit kalau ada. Kemudian dan akhir sekali dengan internet akhir sekali dengan internet. Dengan internet kita boleh menonton video atau filem, ataupun mendengar lagu di atas talian. Tak perlu lagi lah. Tapi tuan-tuan kena ingat, adik-adik kena ingat, tolong jaga sensitiviti, tolong tengok benda yang elok-elok. Kalau boleh janganlah mencuri hak cipta orang yang lain. Alright. Seterusnya kita masuk sikit je. Ini yang saya nak bagi tahu ni. Yang ni yang saya nak bagi tahu. Klik dengan bijak. So, berkenaan klik dengan bijak ni, apa itu klik dengan bijak? Klik dengan bijak ni adalah program yang dibuat, yang dicipta, yang dibina, yang kami akan kenalkan kepada semua. Ialah sebuah program yang membudayakan penggunaan internet secara positif, berteraskan tiga aspek keselamatan. Iaitu kewaspadaan, tanggungjawab dan juga keselamatan. Alright, 3 aspek iaitu keselamatan, kewaspadaan dan juga tanggungjawab. Yang mana klik dengan bijak ini menitik beratkan kawal sedia Kediri. Sebab apa ni? Hai Abang Wari, Pandu Zikas, Panda Black. Hai Amin. Aku buat dulu Amin. Kita bersama-sama. Tapi tak apa, kita buat dulu, nanti kita cubalah tengok macam mana. Alright. So untuk klik dengan bijak ni, tujuan dia untuk menjaga keselamatan, memberi kewaspadaan kepada kita dan menanamkan tanggungjawab terhadap pengguna. Hai Izzati Ibrahim. Jangan sibuk sangat lah. Sama-sama share bagi dekat kawan-kawan lain, tempat lain, bagi orang tahu. Kita cuba buat live ni setiap minggu. Saya cuba buat live ni setiap minggu untuk sampaikan sedikit info kepada komuniti kita yang ada. Hari ni saya nak sampaikan apa itu klik dengan bijak pada semua. Contoh klik dengan bijak pun saya nak sampaikan satu saja hari ni. Kita ada banyak contoh klik dengan bijak ni. Kita banyak isu yang berlaku. Hari ni saya nak sampaikan satu yang paling penting, yang tengah masalah sangat sekarang ni. Masalah yang tengah berlaku ni sangat crucial. Sekejap lagi saya akan sampaikan. Alright. So sebelum tu kita nak kenalkan apa itu klik dengan bijak ni. Dia untuk kawal sedia Kediri yang mana menitik beratkan keselamatan, kewaspadaan dan juga tanggungjawab oleh setiap individu. So kita tengok info yang pertama ni saya nak sampaikan. Alright. Kita tengok. Alright, hari ni maklumat palsu. Apa yang saya nak sampaikan mengenai maklumat palsu? Kita tengok dulu video ni. Kita tengok dulu video ni. Kenalkan Nana dan ibu Nana, Min. Nana sedang melayari sesuatu di telefonnya. Tiba-tiba, dia terjumpa sesuatu yang sangat gempa. OMG! Boleh cas telefon pakai ketua? Nana mesti jadi orang pertama sebarkan berita gempa ni. Gempanya? Korang tengok ni. Kakak Nana, Wawa, melihatnya dan sangat teruja. Dia pun nak jadi orang terawal sebarkan juga.
Sebab terlalu gempak, ramai orang mula untuk berkongsi info tersebut. Disebabkan terlalu ramai yang berkongsi, Nana rasa bangga dengan dirinya. Tahulah kan, sebab dialah orang pertama yang mula kongsikan dulu. Cuba teka apa yang berlaku. Ada seorang mamat ni, dia cuba sepiji-sepiji apa yang dikongsikan tu. Dengar kata, telefon dia meletup dalam ketua. Tak makanlah kau malam ni. Tak lama lepas tu, berita tu sampai ke tangan Ibu Nana, Min. Dia tertanya-tanya tentang info itu. Min pun tengok apa yang dimuat naik oleh Nana. Dia mula selidik sebab nak tahu kesahihannya. Dan akhirnya dapat tahu yang maklumat tu tidak benar. Min nasihatkan Nana supaya jangan kongsi maklumat secara melulu dan beritahu Nana yang berita gempak dia tu palsu semata-mata. Hati-hati dengan apa yang anda kongsi. Bukan semuanya benar di internet. Awas dengan maklumat yang anda dapat. Sentiasa periksa perkara yang anda kongsikan. Jangan kongsi perkara yang menyinggung perasaan. Jangan kongsikan sesuatu hanya untuk mendapat like. Kenapa Nana sedih? Tunggu untuk tahu. Okey, alright. Kita tengok berkenaan dengan info maklumat palsu ni. Okey. Untuk makluman semua juga kan. Sekarang ni tengah musim COVID-19. Musim COVID-19. Jadi untuk semua saya nasihatkan jangan lupa untuk menjaga keselamatan diri. Amalkan 3W dan elakkan 3C. Alright. Amalkan 3W. Wash, wear dan apa satu lagi? Beritahu. Siapa boleh jawab? Satu lagi, tolong jawab kat komen. Wash, wear. Okey, selalu basuh tangan, cuci tangan, amalkan pemakaian, face mask dan satu lagi, apa dia? Takkan ni. Okey, wash, wear dan warn. Sentiasa ingat pada masalah yang berlaku. Alright. Kita kembali kepada maklumat palsu ni. Maklumat palsu ni banyak berlaku di musim Covid ni. Okey, kadang-kadang kita tak tahu maklumat yang sampai tu sahih atau tidak. Jadi bila kita terlalu suka share hanya kerana kita nak dapatkan likes, itu mungkin tidaklah sekarang ni tak semua nak dapatkan like. Tapi kadang-kadang kita terlalu risau berkenaan dengan benda-benda yang berlaku. Contoh sekali paling kita risau berkenaan dengan COVID-19. Jadi saya di sini memohon dan minta bantuan kepada rakan-rakan, siapa saja yang berada di satu Malaysia lah, tak kira lah, bukan sekadar di Padang Serai, satu Malaysia. Saya berharap, saya mohon sangat-sangat untuk tidak menyampaikan maklumat palsu. Kalau boleh tolong. Pastikan maklumat yang kita dapat tu sahih. Sahih. Dan bukan palsu. Sebab kita tak mau. Bila kita hantar maklumat palsu ni, kita akan menyebabkan dua benda. Satu, kita akan menyebabkan fitnah yang berlaku pada satu-satu individu lah. Sebagai contoh, bila kita kata orang sekian ni pembawa COVID di sekian tempat. Jadi tengok berita itu tak benar. Sebagai contoh. Tapi benda ni dah lepas. Contoh kes yang berlaku di Bukit Bendera baru-baru ini. Tapi tolong pastikan betul-betul sahih. Kesian kat kawan kita yang diorang tu sampai kena jumpa polis, kena lapor kat diri. Sedangkan memanglah mereka pakai gelang tangan warna pink, tetapi itu bukan gelang COVID. Itu adalah gelang tangan kemasukan ke pusat haiwan. Sebab diorang peminat penyayang kepada haiwan-haiwan. Jadi tolong pastikan benda itu sahih terlebih dahulu, barulah kita sampaikan kepada kepada orang lain. Terutama sekali kalau kita nak share dekat media sosial. Sebagai contoh, daripada video yang saya pasang tadi, bila mana Nana sampaikan berita itu, dia nampak macam grand, nampak macam hebat sangat, tapi benda itu tak sahih. Jadi bila tak sahih ni, kita takut ada orang yang orang kata apa, salah faham. Bila salah faham ni, dia akan jadi macam-macam masalah. Jadi saya harap sangat kawan-kawan yang berada di luar sana
tolong pastikan info yang anda nak sampaikan itu adalah info yang sahih. Okey, info yang sahih. Jadi bila info yang sahih kita sampaikan, dia tak jadi berita palsu. Dua benda kalau kita sampaikan berita palsu ni, kesan kepada kita, kesan kepada orang. Pertama, dia akan jadi fitnah. Dalam Islam mengatakan fitnah itu dosa yang besar, lagi besar daripada membunuh. Okey, yang kedua kita mungkin akan yang ni kesan kepada kita lah. Kita mungkin kalau benda tu sah, kata benda tu tak sahih, benda tu palsu, dan pihak yang dituduh tu mengambil tindakan ke atas kita, tak salah untuk kerajaan, bukan kerajaan, tak salah untuk individu tersebut untuk kenakan tindakan terhadap kita. Jadi pastikan info yang anda sampaikan itu sahih. Okey, kerajaan kita tak mau, kerajaan Malaysia terutama sekali pada musim Covid ni, kita tak mau ada info-info yang tak berkaitan, yang tidak sahih yang kita sebarkan hanya jadi berita palsu. Okey, berita palsu ni sangat masalah. Okey, dia akan menyebabkan berlaku sebagai contohnya berlaku salah faham yang teramat sangat. Okey, daripada saya berkenaan dengan berita palsu ni, okey, ingatan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok kat sini, awas dengan maklumat yang anda dapat, sentiasa periksa dengan perkara yang anda nak kongsikan. Jangan kongsi perkara yang menyinggung perasaan, dan jangan kongsikan hanya untuk mendapatkan like. Okey, jaga takut bila orang kata apa, kita sampaikan berita palsu ni, okey, dia bukan saja menyinggung perasaan, takut dia akan jadi sesuatu yang tak elok, akan menimbulkan kekacauan ataupun huru-hara. Okey, itu saja daripada saya pada hari ini. Okey, itu saja daripada saya pada hari ini. Harap kita dapat berjumpa lagi. Alright. Hai Bukit Payung, alhamdulillah dapat jumpa juga hari ini. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Bukit Payung, minta share juga pada rakan-rakan lain. Hai Amin, terima kasih bagi like yang banyak. Ya betul, sekarang ni ramai sangat yang share yang tak sahih. Jadi kami di pusat internet ni lah yang pening kepala. Tapi saya harap rakan-rakan yang lain, kawan-kawan yang berada di persekitaran Padang Serai sebagai contoh, persekitaran keliling pusat-pusat internet ataupun di seluruh Malaysia, saya berharap hari ini info pertama yang saya sampaikan berkenaan dengan maklumat palsu, tolong jangan terlalu seronok nak sebarkan satu-satu info. Kalau boleh pastikan berita itu sahih terlebih dahulu baru kita sebarkan info tersebut. Okey, kita harap negara kita ni, saya berharap sangat-sangat, saya dan rakan-rakan pusat internet yang lain dan juga daripada Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, berharap sangat kepada semua rakyat Malaysia untuk sama-sama memastikan info ataupun berita yang disampaikan itu adalah berita yang benar. Alright, sekian saja daripada saya, Mas Wari, daripada pusat internet Padang Serai. Kita berjumpa lagi pada masa akan datang. InsyaAllah minggu depan kita akan live lagi pada hari yang sama, masa yang sama, hari Sabtu 10 pagi di live pusat internet Padang Serai. Sekian, terima kasih. Tekan finish.